Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hello. Assalamualaikum. Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. My brother Willie, apa khabar? Semua sihat ke? Alhamdulillah. Kita menantikan kehadiran Ustaz Nushi untuk join bersama dengan kita. Malam ini tajuknya kita dan macam mana kita nak buat pin dan tajuk tu? Sekejap macam mana nak buat pin tajuk tu? Apa dia macam mana? Oh, I tulis komen. Oh, okey. Kita dan Ramadan with DCOO Kuisel Ustaz Nushi Mahfuz. Dinda, post dulu lepas tu baru tekan lama-lama. Post. Oh, tak boleh. Pin. Yeah. Merahmati. Doa sujud yang terakhir ya. Ni semua kita tak mula lagi, saja aja. Doa sujud terakhir mana kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Lepas tu kita boleh baca Allahumma laka sajadtu wa lakal aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlih fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lepas tu boleh baca Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Mana Ustaz Nushi ya? Ustaz Nushi masuk dah lagi, tak tahu. Ni bukan dia. Ini orang lain. Tak Ustaz, kalau qada solat subuh kena baca kunut tak? Doa kunut adalah pakej semayang subuh. Maknanya bukan kita baca doa kunut tu sebab dia pagi. Kita baca doa kunut sebab dia semayang subuh. Maksudnya macam semayang maksudnya macam semayang jenazah. Semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Bukan semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud tu sebab jenazah ada depan kita. Kalau kita rukuk dengan sujud macam kita sembah jenazah. Kalau kita semayang jenazah ghaib, boleh buat begitu. Tak. Pakej semayang jenazah dia tak ada rukuk, tak ada sujud. Sama juga pakej semayang subuh dia ada doa kunut. Bila kita qada sekalipun kita baca doa kunut. Wallahu a'lam.
Kalau cakap bahasa Melayu, mohon hajat kita, maknanya doa kita kot. Doa kita, ya Allah bantu. Tu yang kita duk baca selalu dalam live kita. Kita doa untuk semua orang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa apa pun boleh. Bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa Bajau, bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Inggeris, bahasa Cina, Cantonese, Mandarin, Urdu, semua bahasa boleh kalau kita baca doa. Semua boleh. Doa. Semayang tak boleh. Semayang bahasa Arab sahaja. Sujud dengan syarat kalau nak baca lama-lama kena semayang seorang. Kalau semayang berjemaah dinasihatkan supaya pendek. Apa maksud kalau tuan-tuan baca tapi kalau saya cerita tak syok Kita tunggu Ustaz Nusi masuk. Sat lah saya tuan-tuan jap tak? Saya dongok Sat. Tuan-tuan tunggu Sat. Saya pi tengok line Sat kat bawah. Sat lah. Boleh tunggu Sat lah. Sat lah. Sementara Ustaz Nusi nak main. Sat lah. Saya pi tengok connection. Tapi still kita boleh communicate lah sebab dinner Sat. Saya tunggu Sat lah. Sat. Dah. Okay. Dah. Tolong tengok Sat. Cabang internet tu itu ada tu berserak ke ataupun duduk sekali. Kalau adjust Sat, kalau duduk kat Melayu, tak boleh duduk kat Melayu. Line ada ni. Nak tarik dia sikit. Tak ada yang cabang 3 tu. Tarik dia ke ni sikit. Kan? Yang tu. Yes. Alright. Thank you. Thank you, Dinda. Okay, kita try tengok. Ustaz Nushi, mana Ustaz Nushi ni ya? Malam ni kalau cakap sorang-sorang tak mau. Ustaz, kalau sujud lepas tu nak berdoa dalam bahasa Melayu boleh ke? Tak boleh. Minta jauh daripada Dajjal. Hafal doa ni. Doa yang dekat tahiyat akhir. Doa nak minta Saban. Oh tu, buat Saban tu. Tak pakai lah. Ada dengan Ustaz Nusi segan. Boleh. Ni kita tak start lagi. Tunggu Ustaz Nusi. Ustaz Nusi masuk. Saya bagi saya jawab lah. Boleh sesiapa jelaskan kalau tak baca doa kunut dan tak sujud sahwi, sah ke? Sah sebab dua-dua adalah sunat. Okay, dia kena faham bila kita sebut berkaitan dengan sunat dalam semayang, kita kena buat especially doa kunut sebab doa kunut adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni, nanti apa yang saya jawab ni, macam contoh macam tadi kan, ada abang-abang yang tanya, kakak-kakak yang tanya kan, saya jawab kan. Contohnya, jangan saya sebut nama. Jadi, bila saya jawab, tolong tulis supaya kita tahu kata abang faham yang saya jawab. Kalau tak faham, tanya lagi, jangan takut. Contoh macam tadi yang saya jawab. So ni saya jawab yang abang ni tanya dulu. Kalau sah tak kalau kita tak baca doa kunut kemudian kita tak sujud sahwi? Semayang sah sebab kedua-duanya iaitu doa kunut dengan sujud sahwi adalah sunat. Dua-dua adalah sunat. Cuma semayang tak comel lah. Macam pengantin nak akad nikah tak pakai jubah dengan kopiah atau pakai baju Melayu tak pakai songkok. Orang akan rasa macam hang ni nak akad ke nak pergi kenuri orang lain. Dia akan jadi tak sempurna. Contoh aja saya bagi saya ni jahit. Condong sikit. Itu sikit. So, okey. Jadi jawapan dia kalau tanya sah ke tak? Sah. Abang Dark Side ni saya bagi tahu lagu tu lah. Okey. Abang Mal kot lah nama dia. Jadi saya jawab ni kata sah. Tapi bukan tapi lah, saya tak tahu umur abang berapa. Kalau umur abang sekolah menengah dan universiti, jawapan dia sah. Sekiranya abang peringkat orang yang bekerja ataupun umur 25 tahun ke atas, sah itu satu perkara, semayang sempurna tu satu lagi perkara. Itu kena bincang. Okay? Alright. Okay. Tadi atas tu, macam mana nak jauh daripada api neraka dan Dajjal? Ini doa dia. Saya sebut
Siapa sempat tulis cari dalam bahasa Arab. Kalau tak sempat, nanti saya save yang ni, nanti ulang dengar balik Doa ini dibaca sunat selepas tahiyat akhir. Doa ini sunat dibaca selepas tahiyat akhir. Maknanya tengah tahiyat innaka hamidum majid, ada doa dia yang disarankan oleh ulama, dan berkaitan dengan hadis Nabi pun. Kalau kita faham satu sudut, boleh faham pada bacaan ketika tahiyat akhir. Apa dia? Ini doa dia saya baca untuk bacaan selepas kita kata innaka hamidum majid tahiyat akhir. Allahumma innaka hamidum majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni. Anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lepas tu Allahumma inni a'udzubika minan nar wa na'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min minan nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihud dajjal. Lepas tu baca pula tu yang doa dajjal tu dah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin min fitnat. Dia tak baca tahiyat akhir, dia tak keluar. Dia Allah kena baca tahiyat akhir baru dia jadi. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihud dajjal. Itu doa dia lah. Okay. Alright. Tamak ninah adalah berhenti seketika, membezakan antara berdiri dengan duduk. Itu ada dalam kitab-kitab itu, kitab solat. Mana kitab solat? Atas ni satu, sini belakang ni. Mana kitab solat ni bahagian dia? Ni bawah ni. Ni semua solat. Semua ni. Ni bawah ni. Dalam tu semua sebut tamak ninah ni dia membezakan antara kita berdiri dengan kita rukuk, antara kita rukuk dengan kita berdiri, antara kita berdiri dengan sujud, antara sujud dengan duduk di antara dua sujud. Jadi sebab tu ada setengah orang kita tak tahu dia ni rukuk ke berdiri, cepat sangat. Jadi tamak ninah wajib, hukum dia rukun, dalam rukun yang duduk dalam rukun. Sebab tu kalau bincang bab rukun semayang, ada yang kata 17 rukun sebab kira satu-satu juga dengan tamanninah. Wallahu a'lam. Okey. Ustaz Nusi masuk dah lagi, tak tahu. Oi, dah banyak ni. Saya dah langkah-langkah dah tak dengar lah. Alamak, itu kacau tu. Dia nak kena tunjuk pergerakan dia tu, abang. Kalau daripada duduk antara dua sujud, lepas tu kita tak duduk, kita bangun, lepas tu kita duduk balik. Dia dia kalau rukun okey, macam ni. Kalau antara dua sujud boleh, tapi dia punya macam mana nak urai? Dia kalau perasan cepat, duduk terus okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Sekejap ya. Boleh tahajud, boleh lagi 30 minit nak masuk sembahyang subuh, boleh tahajud, boleh tahajud masih boleh. InsyaAllah ada sempena ni ada. InsyaAllah kita cuba buat antara maghrib dengan isyak, ataupun antara 4 rakaat tarawih di rumah saya lah. Nanti insyaAllah ada.
sujud sahwi kita kena baca tu subhana man la yanamu wa la yasu. Doa dalam bahasa Arab boleh baca dalam semayang, derah pun tak apa. Tengok keadaan. Yang pelat kena tengok keadaan tu. Perbincangan panjang ulama. Sebab nanti kena tengok dulu dia punya bacaan dia terima pakai dah, ataupun dia boleh tak perbaiki. Kalau dia dalam proses memperbaiki, tak ada masalah. Ustaz Nusi masuk lagi ni soalan Muhammad, soalan bukan tahap berfikir aras tinggi dah ni, tahap soalan kena fikir kan, dia boleh jawab betul tu ya. Solat tarawih sendiri insya-Allah saya tunjuk. Solat tarawih macam mana step by step saya tunjuk. Saya cuma nak saya kalau katalah saya nak buka WhatsApp, apa akan jadi pada live ni ya? Ya. Live tu dia pause ya. Kalau kita masuk, dia akan masuk balik kan. Sekejap, kita tanya orang terang. Dinda, kalau saya buka apa tu WhatsApp, live IG off tak? Ha? Macam mana nak pause Oh. Lupa nak tanya Ustaz Nusi dah masuk ke belum. Ni duk terkapai-kapai jadi bewak kepanasan ni. Dah. Okey. Kita tengok. Ada dah ibu. Okey, thank you ibu. Thank you. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, malam ni masalahnya kita dua-dua bengong tajuk ni. Aduh. Kalau jadi orang muda. Jadi orang muda. Main IG. Ranap kita Ustaz. Kalau jadi apa-apa malam ni, orang tanya save ke tak save ke apa ke, memang ranap kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Kami tak nampak muka Ustaz lagi, tak apa. Janji suara Ustaz dengar okey dah. Pelan-pelan tu saya. Sebab dia tengah duk circle tu, saya pun tak tahu. Line saya ke, line Ustaz ke. Tapi no problem, sebab suara Ustaz tengah elok. Tak apa, sekejap dia elok lah tu, pelan-pelan. Ustaz sihat? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, sebelum tu izinkan saya, walaupun Ustaz adalah DCOO Deputi kepada Ketua Pegawai Operasi Kuisel, yang mana saya pun adalah staf Kuisel, tapi kita dah lama tak jumpa. Jadi izinkan saya mengalu-alukan kedatangan Ustaz lah ke dalam kita punya live pada hari ini. Okey. Selamat datang Ustaz Nusri Mahfuz. Ya, tu dia nampak dah muka. Nampak tapi barber bagus. Tapi potong rambut dan sebagainya, jambang duk naik elok. Okey. Ustaz. Macam mana keluarga, sihat semua?
Oh, tak apa, tak apa. Kita relax dulu. Tu saya kata tadi, tak nampak muka tak apa. Jadi dengar suara. Kalau dengar, tak tengok ada muka tapi tak ada suara, terus jadi ni. Kawan-kawan masih dengar tak suara saya? Saya masih bercakap dan masih go on kan? Betul tak? Okay, no problem, no problem. Okay, kita akan panggil lagi. Jangan risau. Kita akan panggil lagi. Ustaz Nusri bagi masuk balik. Biasa. Hampa bagi raja-raja macam ni dekat kami ni. Memang Allah. Tu dah saya nak tahu. Line saya kan line Ustaz Nusri. Okay. Kita sekali lagi. نور المصطفى نور المصطفى ما لها الأقوى ما لها الأقوى حبيبي محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى. Tak masuk lagi Ustaz Lucy. Tak apa, ya, kita bagi peluang. Minta maaf lah kami-kami ni. Okay, kita try, kita jawab mana boleh dulu. Yang mana saya nampak-nampak ni saya try dulu sementara tunggu Ustaz Nusri. Kalau lah saya niat puasa kalau saya niat puasa sebulan, lepas tu dalam masa puasa 1 hari saya terbatal puasa. Adakah niat saya tu terbatal dan perlukah saya niat semula? Soalan ni macam mana? Dia niat sebulan. Lepas tu dia puasa. Lepas tu puasa batal puasa. Pergi batal sendiri. Maka adakah yang niat sebulan tu jadi lagu mana? Wih, soalan ni lagu tu kot. Saya cuba faham. Tapi saya ni bukan orang alim tau. Saya tanya soalan banyak-banyak saya tak pandai jawab. Boleh niat puasa sebulan boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, remind saya. Remind saya 2 benda. Satu, cara semayang tarawih. Satu lagi, niat puasa sebulan dengan yang tiap-tiap malam. Ni yang tu pesan kat saya. Nama ni buatlah hak mana elok, tanya keluarga. Baca Quran, salah sikit tu salah apa? Kena bagi tahu dulu, salah apa? Bagi tahu dulu. Mafhum ayat ke abang nak print kat t-shirt? Abang bagi contoh abang Ai. Abang Ai Koko. Bagi contoh nak print ayat apa? Contoh, bagi contoh. Esok tengok anak bulan. Kalau esok nampak anak bulan, lusa puasa, lah Jumaat puasa. Esok lah tengok anak bulan. Biasanya tengok esok tu nampaklah nampaklah lusa tu puasa dah, insya-Allah. Biasanya. Sunat kalau kita baca auzubillah ni dia baca perlahan, tapi kalau baca auzubillah minasyaitonirrajim pun no problem, tak ada masalah. Okey. Saya sayang abang Hakim. InsyaAllah saya sayang semua. Orang kata ayat dalam solat kena baca kuat. Bacaan dalam semayang, dia tengok semayang. Kalau semayang Zuhur dengan Asar, dia tak kuat. Maghrib dengan Isyak je yang kuat. Oh, fidyah noh. Dia kena tengok kalau dah macam hari ni dengan esok memang tak boleh puasa dah lah. Dah kira memang kena bayar lah fidyah. Dah tak boleh puasa dah.
Boleh. Niat bahasa Melayu boleh. Boleh. Solat tarawih lepas takbir kena baca doa iftitah tak? Selama ni tengok imam macam terus baca Al-Fatihah. Doa iftitah hukum dia sunat. Untuk semayang fardu sangat dituntut. Maksudnya kita baca lah sebab kan apa hadis dia tu sahabat baca doa iftitah tu kan apa malaikat apa kisah doa iftitah tu sahabat baca, Nabi kata aku nampak malaikat mai bawa apa bacaan itu, Allah suka. Tapi untuk semayang sunat yang macam banyak macam tarawih misalnya, tak baca pun tak apa sebab dia hukum dia sunat, kerana kita nak masih utamakan yang bacaan surah, nak buat lagi banyak tarawih tu. Dia ada banyak yang sunat lebih diutamakan lagi tu. Jadi sebab tu imam banyak tak baca doa iftitah. Bayar zakat fitrah good ni. Okey, jom kita tengok asal macam Ustaz Nusi masuk dah. Ustaz Nusi. Ustaz Nushi. Pam. Nanti kan kita tanya Ustaz Nusi tau. Ustaz Nusi boleh jawab banyak orang. Dia lagi terror daripada saya. Halo, Assalamualaikum. Alah, lain tak clear lah. Tak apa Ustaz, dengar suara Ustaz. Ustaz kata Allah tak clear tu kami dengar. Assalamualaikum Ustaz Nushi. Ustaz Nusi keluar lagi. Tak apa. Bagi lagi peluang. No problem. Okay. Jadi disebabkan kita dah jalan sikit setengah jam, semua dah mula ada dan kita ni, saya akan teruskan perkongsian saya dulu. Nanti Ustaz Nusi masuk, kita akan sambut Ustaz Nusi elok-elok dan kita akan bagi Ustaz Nusi pula bercakap. Boleh tak kawan-kawan? Setuju? Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada yang pertama kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, pakcik-makcik kita, sama ada sebelah ibu bapa kita, ibu kita, belah bapa kita, adik-beradik kita, sepupu sepapak kita, saudara mara kita dan juga semua yang mana ahli keluarga yang dah pergi dahulu daripada kita, kepada guru-guru kita, para masyayikh kita dan juga kita hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Malam ni khusus juga kepada warga Malaysia dan juga dunia yang mana terkena dengan coronavirus dan meninggal dunia, supaya mereka ditempatkan dengan orang-orang yang soleh. Dan kita ambil juga dengan peluang ini supaya berkat surah Al-Fatihah sebagai rahsia, harta ataupun harta karun ataupun khazanah arash itu, Allah akan angkatkan coronavirus dengan usaha kita sedikit ini, dengan berkat apa yang ada pada usaha kita. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nice. Okay. Kawan-kawan semua, malam ni kita pergi dengan tajuk kita dan Ramadan. Dan antara tetamu yang kita tunggu adalah Ustaz Nushi Mahfuz. Tetapi macam saya kata tadi, Ustaz Nushi adalah orang, bagi saya yang duk tengok saya ni semua, saya rasa antara kita ni, saya tahu ada juga yang berstatus macam ibu, berstatus macam kakak bagi saya yang menonton. Untuk kita, Ustaz Nushi dia dah peringkat macam super abang lah. Banyak Ustaz Nushi punya usia berbanding dengan saya. Jadi untuk orang yang macam Ustaz Nushi, seorang bos, seorang yang sibuk dalam pentadbiran dan juga ilmu bersama dengan ulama-ulama ustaz-ustaz, medium Instagram ni kita tak mahir. Macam saya tengoklah duk tanya isteri duk jerit tu. Orang lain mungkin terror tok kita tengok kawan-kawan mudah advance dan sebagainya kan. Jadi saya mohon ampun dan maaf untuk kekhilafan yang sedang berlaku sekarang ni. Kita bagi satu peluang kat Ustaz Nushi untuk Ustaz Nushi join. Saya boleh cerita Ustaz Nushi tu macam mana, apa maksud dan semua. Tapi bagilah Ustaz Nushi cerita. Saat tadi orang-orang kata, "Amboi, muka macam tu Arab." Ustaz Nushi, mesti kena tahu latar belakang dia. Ustaz Nushi lahir tak mana. Macam mana boleh main muka lagu tu? Keturunan kat mana? Okey, boleh. Yang tu kita bagi peluang kat Ustaz Nushi. Sekarang kita ambil tajuk kita dulu. Kita dan Ramadan. Tadi saya janji, dua benda saya nak cerita. Maknanya starting ni, seolah-olah macam kita dah terus di tengah. Dah terus di tengah. Jadi, saya pegang dua ni dulu, saya cerita dua ni dulu, semua tengok elok-elok dulu. Yang mana yang nak komen takat simple-simple, okey. Kalau yang tanya soalan, nanti set dulu. Dengar ayat saya cerita ni, dua ni, saya dah janji tadi. Bagi kita settle yang ni dulu. Okay. Yang pertama, niat puasa. Siapa yang boleh rakam ke apa, kan tuan-tuan pandailah save ke record ke apa yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan buat hak ni supaya tuan-tuan boleh share dengan semua orang. Ada juga satu video Astro buat interview kepada saya yang orang viral, saya pakai songkok baju putih. Tu betul ke? Sama, saya akan ulang. Cuma yang ni live lah. Jadi saya akan explain dengan lebih lebih slow and steady. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam beribadah, niat adalah perkara yang penting. Dalam kehidupan, niat adalah perkara yang penting. Niat menjadi tonggak menentukan bezanya sesuatu ibadah. Orang akan terkejut bila saya kata macam tu, sebab orang akan kata, betul ke niat boleh beza? Tak nampak pun puasa duk lapak lagu tu je, puasa sunat ke puasa wajib. Saya kata betul. Biar saya explain. Cuba kita tengok mandi. Mandi wajib dengan mandi sunat harian biasa lah. Mandi hak kita duk mandi lah. Mandi tu yang hari-hari kita mandi tu mandi sunat. Sebahagian ulama yang saya ambil daripada ayah saya, yang ayah saya ambil daripada guru-guru pondok, kita mandi biasa pun sahaja aku mandi sebahagian daripada hidupku. Dia kena niat lagu tu. Tu ayah saya ajak saya tu. Semoga Allah merahmati ayah saya dan hidupnya dan ilmunya supaya tuan-tuan dapat manfaat. Mandi tu kita kena kata sahaja aku mandi sebahagian daripada hidup. Saya sampai sekarang pun duk niat bila mandi, sahaja aku mandi sebahagian daripada hidupku. Dia ada sahaja aku mandi. Niat biasa aja. Tak ada apa, mandi biasa. Adapun mandi wajib, kita niat kan? Mandi sama. Mandi wajib, mandi biasa. Mandi biasa dengan mandi wajib. Dua-dua masuk toilet yang sama. Dua-dua sabun dan dua-dua mandi pakai air yang sama. Mana air heater tu lah, air itu ke air cebok ke air kolah ke, sama aja. Semua sama. Proses mandi pun, mana ada beza mandi wajib dengan mandi biasa. Sama aja. Kita shampoo kot sini lagu tu je lah. Mandi wajib sama. Tapi apa yang membezakan satu tu dikira mandi wajib, kalau kita tak buat dia, ibadah yang lain semua tak sah. Adapun satu lagi tu biasa. Dia terletak pada niat. Di sinilah yang menunjukkan kata betapa pentingnya niat itu menentukan ibadah. Jadi bila satu orang kawan kita tanya, niat ni lagu mana? Maka saya secara peribadi,
Saya kata dekat semua bahawa ini soalan yang important. Sebab apa? Dialah yang akan menentukan Ramadan kita macam mana. Okey. Baik, bagi saya sambung. So far setakat ni faham? Okay. Oleh sebab itu, janganlah kita terpengaruh. Maaf bila saya sebut jangan, bukan maksud ada setengah orang kata, Ustaz bila kata jangan tu nampak macam larangan. Memang dia larangan. Dalam agama memang kita ada kata jangan. Tapi saya punya jangan bukan bermaksud saya cari gaduh. Saya mengatakan jangan supaya take note dan berhati-hati. Itu maksud saya ya. Jangan kita terpengaruh dengan orang kata, dah makan sahur tu niat je lah, dah termasuk sekali tu. Sebab, ataupun orang kata, dah masuk bulan Ramadan, nak buat apa lagi? Puasa lah. Ada yang setengah berkata macam tu. Memang fahaman macam tu tak salah. Memang fahaman tu tak salah. Bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, nampak tak saya berhenti lama tadi? Kan saya kata, memang betul fahaman tu tak salah. Berhenti Zat. Bagi mazhab Imam Syafi'i, nampak? Melafazkan niat dan membuat sesuatu seiring dengan niat, itu adalah perkara yang wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Melafazkan niat sunat, niat dengan apa kita nak buat, itu rukun dia. Wajib, mesti kena buat. Contoh, kita nak semayang Isyak tadi. So, walaupun selepas semayang maghrib, memang tak ada semayang lain dah, melainkan Isyak lah. Lepas Isyak baru ada semayang subuh. Tapi bukan bermakna kita duduk kat tikar sejadah, kita boleh Allahu Akbar tanpa kita kata apa-apa, tanpa terlintas apa-apa dalam hati kita, menandakan kita semayang Isyak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita di Malaysia mazhab Imam Syafi'i, itu wajib bagi kita. Sebab tu dalam rukun semayang termasuk niat. Apa dia? Walaupun takbiratul ihram juga rukun, niat juga adalah rukun. Sebab apa? Niat dalam bahasa Arab, kita kata qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Yang ni semua orang Arab faham. Semua orang yang mengaji, semua orang yang ni faham maksudnya. Niat adalah sesuatu yang diiring dengan perbuatan. Sesuatu yang diiring dengan perbuatan, ambil yang mandi tadi saya nak tunjuk. Boleh faham jadi orang faham bahawa niat penting. Okey, relax dulu, cool down. Niat tu apa dia? Lintasan hati. Lintasan hati. Aku nak puasa lah esok, puasa Ramadan. Dia macam tu. Tu dalam. Mulut tutup. Ya? Saya kata dalam hati saya, aku nak puasa lah esok, puasa Ramadan. Tuan-tuan tak dengar kan? Tapi dalam hati kita bercakap kan? Yang tu niat. Yang mulut kita panggil lafaz niat. Boleh beza kan? Boleh beza So, dalam keluar kok mulut, lafaz niat. Duduk dalam hati, niat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, yang duduk dalam ni penting sangat. Penting sangat. Yang lafaz kok mulut, hukum dia sunat. Okay, jom kita tunjuk praktikal. Cerita-cerita dah, faham-faham dah, praktikal akan double faham. Contoh, Khamis malam Jumaat. Esok malam. Esok malam. Alright? So, esok malam, tak ada habis semayang Isyak dengan keluarga, tapi dia sebenarnya daripada maghrib. Ni saya buat low tone, maknanya nota kaki. Dia nota bawah tu. Boleh faham? Dia low tone ni, dia ni yang tu nota kaki. Kalau kuat lagu ni, mana topik dia. So, nota kaki dia apa? Sebenarnya niat lepas maghrib dah boleh niat dah. Tapi biasanya kita tak akan buat lagu tu sebab ahli keluarga duk kalut, masih lagi baru duk, hari ni Ramadan, semua pakat duk selamat menyambut Ramadan. Dia kacau. Jadi lepas semayang Isyak kita niat, baru semua orang alert. Boleh faham tu nota kaki. Okay, jom kita bincang. Esok malam, Khamis malam Jumaat. InsyaAllah berdasarkan jadual Ramadan Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat adalah waktu berniat pertama untuk Ramadan. Jadi malam esok Khamis tu, kita akan buat apa? Kita akan kata, sahaja aku berpuasa. Ada bahasa Arab dulu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kawan-kawan, nanti kalau perasan kata Ustaz Nusi masuk, tolong bagi tahu saya. Saya duk tengok juga tu, tak nampak lagi Ustaz Nusi. Duk tekan tu, tak nampak. Kalau kita, dia
Ini nota kaki. Dia bos saya. Kalau buat tak tahu kat dia lagi, mampus aku dapat surat nanti. Jahanam. Okey, sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. So, Khamis, malam Jumaat esok, kita akan kata, nawaitu. Ni saya duk berlakon ni. Ni saya duk berlakon betul-betul. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita akan kata lagu tu. Jadi apa terjemahan kepada nawaitu? Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ni saya ajak tertib ni satu-satu. Janganlah kata, boleh apa niat saja aku puasa esok bulan Ramadan ataupun saja aku puasa kerana Allah Ta'ala, saja aku puasa Ramadan. Boleh. Ni saya ajak tertibnya. Okey? Dah kita ada peluang masa kan? Baik kita buat satu-satu. So, saya ulang balik ya. Kita akan kata, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa makna dia? Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Baik. Yang kita duk buat tadi tu, nama dia lafaz niat. Sementara kita duk buat, mesti dalam hati kita terdetik. Kita akan ulang apa yang mulut kita nak cakap. Sebab apa? Sebab ulama dah bagi tahu dah. Ju'ilal lisan ala fuadi dalila. Dijadikan mulut ini dalil kepada apa yang ada dalam hati. Contoh bila kita pergi kat isteri kita, kita kata kat isteri kita, sayang kat Ayu. Maknanya kita sayang dia. Macam mana boleh kata saya sayang kat Ayu? Sebab dia main daripada hati. Lidah berbelit yang tu kena salam muzik. Aku pelat, lidahku berpintal-pintal. Yang tu lain. Yang tu salam muzik. Tu salam muzik. Ya, daripada hajak kita. Jangan duk cakap berbelit-belit. Dia dah habaq dah. Aku pelat kan. Lidahku panjang, berpintal-pintal apa. Yang tu orang yang tu lain. Ni kita nak ibadah. Bukannya kita nak ni kan. Yang cakap berbelit-belit, putar alam apa semua ni kita tak maulah. Ya Allah, jauhkan kami daripada jadi orang yang mempunyai sifat putar belit, cakap tak betul, orang munafik. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Amin ya rabbal alamin. Tak mau jadi orang munafik. Cakap lain, hati lain. Tapi umumnya orang Islam, apa yang dia cakap, yang itulah yang mai ikut hati kita. Betul? Alright. Jadi, bila kita kata nawaitu sawma ghadin, mesti dalam ni dia mesti bisik. Dia pun akan ikut pula. Nawaitu sawma ghadin. Dia akan cakap dulu baru mulut kita pergi. Betul? Kan? Yang dalam ni yang penting. Sebab itu dalam ni yang penting. Andai kata dia bisu. Dia bisu. Kan macam dulu tuan-tuan nak tengok saya dalam TV. Apa nama... Tuan-tuan nak tengok saya dalam TV kan ada Cikgu Mizi. Saya rindu kat Cikgu Mizi. Siapa ada nombor telefon Cikgu Mizi ke ada kontak Cikgu Mizi, tolong share dengan saya dalam IG saya lah. Beritahu lah. Saya rindu kat Cikgu Mizi. Lama tak dapat nak kontak dia. Nombor telefon saya dah tukar-tukar kan. Rindu betul kat Cikgu Mizi. Semoga Allah pelihara Cikgu Mizi. Silap-silap menikah lah apa Cikgu Mizi. Kan Cikgu Mizi kan dia ajak bahasa OKU. Bahasa orang kelainan upaya. So orang kelainan upaya esok dia nak puasa macam mana? Dia tak boleh niat. Tak. Dia boleh niat. Lafaz niat saja tak bunyi. Sebab dia tak boleh cakap. Dia. Tapi dalam hati dia, saja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Jadi, yang duduk dalam ni penting. Yang duduk tang sini supaya yang sini lurus. Yang sini lurus. Dia akan tahu apa nak buat. Okey, itu yang pertama. Jadi niat penting dan memang malam esok kena niat. Di dalam bulan Ramadan, atau kita sebut puasa fardu, niat dia mesti berlaku pada malam hari sebelum esok tu nak puasa. Ini dia punya cara dia. Okey? Malam puasa fardu, contoh apa puasa fardu? Puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan. Puasa yang fardu, dia mesti kena niat pada malam hari sebelum esok nak puasa.
Maksud malam sebelum subuh. Maksudnya waktu sahur boleh tak niat? Sebab tadi ada orang tanya, waktu sahur boleh? Boleh. Jadi bila saya duk sebut kita waktu malam lepas Isyak, semuanya tu berlaku sebelum subuh. Semua boleh niat. Cuma, pasal apa kita kata lepas Isyak dan kita tambah sikit lepas tarawih, supaya kita beringat. Sebab tu ketua keluarga kali ni tanggungjawab atas kita. Ai, ni bukan Ustaz Ilyas. Ai, Tok Syekh main dengar saya mana boleh. Saya kena diam ni kalau Tok Guru ada ni. Saya Tok Garu. Baik, saya sambung sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Semoga Ustaz dalam keadaan sihat walafiat, diberikan barakah panjang dunia dan akhirat. Amin. Saya sambung. Bila kita sebut kata puasa fardu, malam tu kita kena niat untuk esok kita nak puasa. Okay. Puasa sunat kita tak sebut. Okay. Sebab kita sekarang tengah fokus Ramadan. Jadi puasa sunat kita tak sebut. Okay. Kita tak sebut. Kita tepikan. Maafkan. Bukan saya tak mau bincang. Sebab kita bukan nak jadi alim. Malam ni kita bukan jadi sebab saya bukan alim. Saya bukan ulama. Saya alamak. Tiba-tiba boleh main Instagram. Saya bukan ulama. Saya alamak. Okay, siap. Baik, saya sambung. Tengok elok. So, untuk Ramadan, dia termasuk puasa fardu. Puasa fardu, rukun, mesti niat malam. Boleh So kita bagi tempoh supaya kita alert. Ketua keluarga, dulu niat ni tanggungjawab orang masjid dan surau. Lah ni tanggungjawab kita, kena peringat keluarga. Agak-agak rasa macam jam tak apa nak boleh ingat. Dekat tempat makan tu, kat meja ke, buh selotip siap-siap, kertas A4, niat puasa. Jangan lupa. Lepas tu lekat dekat mana ke, dekat dapur ke. Buhlah tempat-tempat yang selalu orang lalu. Kalau dulu kat pejabat, orang lekat dekat lift. Dekat pintu masuk, dekat lift, dekat dewan. Lah ni kita kena buat betul kat rumah kita. Alright, boleh kawan-kawan? Nice. Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah sepanjang bulan Ramadan, saya akan cuba sedaya upaya spend masa bersama dengan tuan-tuan untuk menyediakan ruang, especially untuk bacaan Iqra. Untuk bacaan Iqra, kita akan war-warkanlah. Esoklah saya tengah menantikan keputusan daripada mesyuarat dan kawan-kawan sama ada boleh tak boleh nak blastkan untuk esok punya jadual saya berkaitan dengan dia. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambung. Niat yang esok malam kita nak pasang, kita nak pasang niat, lafaz dah clear, lintas dah. Disebabkan dia puasa fardu, dia kena niat malam sebelum subuh. Okay, kena make sure. Jadi waktu yang terbaik, yang semua orang ada, kebajikan semua orang, lepas semayang Isyak, lepas semayang Tarawih. Clear? Okay. Dia bermula dari Maghrib. Jadi kalau siapa nak tulis kat sini, niat puasa Ramadan bermula Maghrib. Waktu terbaik Isyak dan Tarawih. Limit dia ataupun deadline dia sebelum subuh. Itu dia punya cara dia kalau tuan-tuan tulis. Jadi bila kita tengok pun, kita okey, clear . Baik, sambung. Adakah orang perempuan dalam haid boleh buat juga? Mestilah. Sebab hanya ada beberapa perkara sahaja larangan kepada orang haid, iaitu berpuasa, bukan niat puasa. Dia membaca Quran, bukannya menghafaz Al-Quran. Maknanya hafazan Al-Quran dia dah ada, yang tu dia boleh baca. Qul huwallahu ahad. Bukan hang haid betul ya, tapi qul huwallahu aku dah hafal. Kan aku tak boleh baca. Dia kata tak boleh baca. Dia kata habis tu doa naik kenderaan aku mana? Dia adalah surah Al-Quran. Subhanallazi sakhkhara lana. Tidakkah hang tahu? Kan lewat kita muka kan. Okay. Jadi untuk orang haid, niat boleh. Niat boleh. Ustaz mesti masuk dah kah? Apa ada nota ke? Ustaz Nusi tak dapat join. Mana nota? Mana? Ustaz ada nota daripada kuisan? Mana? Admin, untuk makluman semua, Ustaz Nusi tidak dapat bersama-sama dalam live malam ini disebabkan oleh line internet yang agak lemah. Okey, baik. Yang lemah, tidak ada agak lah saya tambah. Okey, baik, lemah.
Semoga kita doakan Ustaz Nusi dipanjangkan umur, murah rezeki. Saya harap Ustaz Nusi tengoklah live kita ni, pantau kita ada salah silap. Tegur kita lah. Saya tak maulah ajak tentang benda salah kan. Amin. Semoga Ustaz Nusi Allah bagi kemudahan dunia akhirat. Amin. Jadi orang perempuan boleh niat, tak ada masalah, sebab niat tak termasuk dalam salah satu perkara pantang larang ataupun yang dilarang orang perempuan dalam niat, dalam haid buat. Clear? Okay. Jadi malam ni saya seorang lah. Allah, saya dah prepare soalan tu untuk Ustaz Nusi. Maknanya saya host lah patutnya malam ni. Jam. Baik. Sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita dah faham dah sekarang asas kepada niat. Hak ni kena clear dulu. Jangan lagi ustaz nak niat yang ni, nak niat yang tu, nak niat apa boleh ah. Nanti dulu. Asas ni bagi clear dulu. Semua faham ke tak? Okey, saya stop sekejap. Setakat ni faham tak faham apa yang kita bincang? Boleh tolong tulis, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tulis faham ke, tulis tik ke, tangan ke, at least saya. Okay. Right? صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهم. Begitu banyaknya fadilat bersalawat pada baginda. Mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafiq dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Okay, clear? Semua faham? Baru kita masuk. Disebabkan kita mula faham bahawa niat penting dan kedudukan dia di mana dan yang ni apa, maknanya dia bukan satu benda yang kita kena bergaduh. Alright? Jadi, bolehlah saya bagi tahu bahawa timbul soalan. Orang yang lupa niat, apa jadi kepada puasa Ramadan mereka? Maka orang yang lupa berniat, puasa Ramadan mereka batal. Tu kena bagi tahu tu, clear. Tak sah, batal. Tak ada puasa. Kelas, mafi syai. Tak ada. Tak ada. Habis. Boleh faham? Clear tu. Itu satu kenyataan yang simple. Selepas kita bincang pentingnya niat membezakan ibadah, pentingnya kedudukan niat di sini dan ini untuk meluruskannya, lepas kita dah tahu betapa importantnya niat, maka siapa yang tak niat untuk puasa Ramadan, puasanya batal. Dia tak ada puasa. Khalas. Kalau orang Arab buat, khalas. Tak ada. Maka agak tak selari dengan tazkirah ataupun ceramah ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak selari dengan ad-dinun nasihah. Kan hadis Nabi kata, dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kata Dr. Fadilah Kamsah, kata even Dr. Daniel pun kata juga, ad-dinun nasihah ni maknanya 80% adalah ajak buat baik. 20% yang habaq kata kena neraka dan sebagainya. Jadi kalau kita campur semua tadi, tazkirah, ajak kebaikan, ceramah, agama, pujuk hati, ad-dinun nasihah, balighu anni wala ayah, apa semua tu, khairun nas anfa'uhum linnas, semua tu kita campur hadis Nabi, maka tak selarilah sekiranya Islam hanya tinggal kita macam tu. Hang tak niat, hang lupa, mampu puasa hang esok. Hang tak ada puasa dekat hang esok. Habis kita ni manusia.
Al-insan adalah nisyan, suka lupa. Jadi macam mana ni? Maka ulama tulis kepada kita. Tu dalam kitab tu, nampak tak? Oh, tak nampak, dia dekat kotak sebelah ni. Nama dia kitab Furu' Al-Masail. Furu' Al-Masail ni karangan ulama hebat. Al-Alimul Allamah, Al-Arifur Rabbani, Sahibul Karamah, Syekh Daud Al-Fattani mengarangkan kitab permasalahan perbincangan fiqh yang runcit-runcit, yang dalam ni, yang macam selalu orang tiap-tiap malam niat je Ramadan. Hang je yang terlupa niat kot, selalu akan ada. Jadi yang hang ni Islam tak mau terlepas dia, walaupun kita kata hang seorang aja kot tak niat, orang ni semua tiap-tiap malam pergi masjid mayang, lepas habis orang niat je sebab dah tok imam niat ramai-ramai, hang je yang tak niat. Sebab ni kan contohnya. Tapi hang tu pun umat Nabi Muhammad, kita tak boleh tinggal dia, kita tak boleh lepas dia. Maka ulama bincang, nampak baiknya ulama ahli sunnah ni baik. Mereka nak semua orang, mereka bawa macam mana Nabi bawa, nak semua orang dapat ibadah. Maka bila cari dalil, ada aja banyak yang ada dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kata kita puasa, yang kita buat ibadah fardu, yang sunat pun boleh tumpang duduk dalam dia sekali. Alright. Jadi bila kata macam tu, maka baru kita dapat clear. Apa dia? Yang boleh tak kita buat semua sekali? Sorry, perbincangan saya tersasar tadi. Boleh tak kita niat semua pukal 30 hari tu? Sebab kata niat untuk dapat ibadah. Maka ulama memutuskan bahawa sesiapa berniat, dengan elok sekali lagi. Berniat, sebelum ada lagi 3-4 minit lagi kan, sebelum habis, dengan elok. Berniat tiap malam di bulan Ramadan adalah wajib. Dengar tu dulu. Berniat tiap malam Ramadan adalah wajib. Niat sebulan adalah plan B, backup system kepada yang wajib tiap-tiap malam. Boleh faham? Sekali lagi saya ulang. Tolong tulis kenyataan saya ni supaya orang boleh baca. Saya off. Lepas habis saya cakap ni, saya off. Kita start balik lagi sekali. Berniat tiap-tiap malam adalah wajib untuk puasa Ramadan. Maknanya semua orang, by hook or by crook, wajib berniat tiap-tiap malam. Tetapi, adapun berniat sebulan adalah plan B, backup system dalam beribadah di bulan Ramadan untuk berpuasa. Clear? Alright, so kita stop dulu live kita. Kita masuk balik. Saya stop sekarang. Wallahu a'lam.